العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ini kasih penyampai tafsir kita pada pagi ini Dr. Saufi Abdullah, alhamdulillah yang dapat bersama kita pagi ini menyambung setelah 2 minggu kita 2 kali satu kita rehat tamu hari raya. Itulah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Belaka sehat, belaka lepas puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita ni jadi lulusan Ramadan. Lalu Ramadan baru ni esok tarbiyah bulan Ramadan tu, mudah-mudahan kita teruskan segala amalan-amalan kita, kepahaman kita ataupun usaha-usaha kita berada di Ramadan ini dapat diteruskan pada selepas Ramadan sehingga kita jumpa Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah kita masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersama Al-Quran. Alhamdulillah bulan Ramadan, bulan Quran. Kemudian selepas ni kita dapat teruskan lagi bersama Al-Quran untuk kita sama-sama panduan, menjadi panduan Al-Quran, panduan kita dan bersama kita dalam dunia ni, dan seterusnya untuk kita menjadi penyelamat kita, syafaat kita dalam perjalanan kita seterusnya menemui Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersama Ustaz, mudah-mudahan lepas Ramadan ni alhamdulillah start surah lagu deh. Surah An-Naml dulu ni kalau kita ingat muka surah 377 kita ada mushaf 377 An-Naml. InsyaAllah juz yang ke-9 itulah kita bersama Ustaz kita selama hamba ingat tetamu tu muka surah 8 tu sehingga ni jadi lebih kali 15 tahun dah Ustaz di sini. Orang tahu ni keadaan kecil dulu. Bila ni sekolah menengok. Itulah tamu duduk bersama Ustaz. Mudah-mudahan ilmu yang kepahaman yang Ustaz sampai kita ni mendapat kita gunakan sepenuhnya untuk kita menterbiah diri kita, untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu taala, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu taala. Sama sekali sempat kita lalui dah Ramadan ini dan insyaAllah Allah SWT Ramadan itu jadi titik untuk kita meneruskan, tingkatkan kepahaman kita, ilmu kita, amal kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz dapat bersama kita pada pagi ini. Ustaz Ahmad itu masih lagi musuh lagi maknanya dan tempoh dia rehat lagi. Paling nak bersama lagi lah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bagi peluang kepada kita duduk bersama Ustaz Saufi kita. Mudah-mudahan kita dapat kepahaman daripada beliau yang ahli dalam bahagian tafsir, doktor dan bahagian tafsir. InsyaAllah kita bersama Ustaz untuk kita meneruskan, kita mengambil ilmu-ilmu daripada surah An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul umuri muhdatsatuha. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, alhamdulillah sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Alhamdulillah kita diberi kesempatan sekali lagi untuk sama-sama dengan Al-Quran Karim setelah kita berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Kita bina hubungan kita baik semula dengan Al-Quran Karim, dan kita harap insyaAllah hubungan kita Quran ke Ramadan, tapi kita
insyaAllah ta'ala. Dan semoga Quran inilah akan membimbing kita dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Quran adalah syafaat untuk kita sebenarnya. Sebenarnya yang selalu saya sebut dalam hadis Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li sahibih. Bacalah Quran kerana pada hari akhirat Quran akan bagi syafaat kepada orang yang bersama dengan Al-Quran Al-Karim. Dan insyaAllah untuk pagi ini kita akan masuk surah baru, iaitu Suratul Namli. Seperti biasa, sebelum kita masuk pada huraian atau syarah dia, sama-sama dulu kita baca sama insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين. هدى وبشرى للمؤمنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم وهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب. إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار وما حولها. سبحان الله رب العالمين. وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك
وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وجحدوا بها واستيقنتها ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Astagfirullahaladzim. Itulah beberapa ayat yang kita baca pada pagi ini, bermula daripada Tasin sampai ayat ke-14. Muslimin dan muslimat sekalian, kita masuk surah An-Naml. An-Naml ni makna dia dia semut. Dalam Quran ni banyak ayat-ayat Quran, surah-surah Quran dia dinamakan dengan nama binatang. Contohnya Al-Baqarah, Al-Ankabut, Al-An'am, kemudian juga Al-Naml. Ini antara surah-surah binatang yang Allah Subhanahu wa taala letak nama surah dalam Quran, dan insya-Allah kita akan tengok lepas ni apa dia di sebalik apa dia ni dengan binatang tersebut. Kenapa Allah Subhanahu wa taala letak kisah binatang tersebut dalam surah-surah yang diletak dalam Al-Quran kan. Surah An-Naml ni tentu semua dia adalah surah Makkiyah. Makkiyah ni maknanya surah ataupun ayat-ayat yang Allah Taala turun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah Munawwarah. Saya dah ulang banyak kali tentang dua istilah Makkiyah dan juga Madaniyah. Dalam Quran ni dia ada dua kategori penurunan. Pertama sekali kita panggil Makkiyah, yang kedua kita panggil Madaniyah. Di mana Makkiyah ni kalau ikut pendapat yang paling rajih mengatakan bahawa ialah mana-mana ayat ataupun mana-mana surah yang Allah Ta'ala turun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah Munawwarah kita panggil Makkiyah, walaupun turun tempat lain. Yang kedua Madaniyah ialah ayat ataupun surah yang diturun lepas daripada Nabi hijrah, walaupun turun di Makkah Al-Mukarramah. Contohnya ayat
al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Ayat itu di Padang Arafah. Padang Arafah Mekah kan, tapi dia termasuk dalam kategori ayat Madaniyah sebab dia turun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinatul Munawwarah. Di mana tuan-tuan semua, kalau surah Makkiyah ni saya dah sebut juga, tak apalah saya boleh balik. Di mana isi kandungannya berbeza sikit dengan kandungan yang terdapat dalam surah Madaniyah. Di mana Makkiyah ni suasana berada di kota Mekah ni, di mana masa itu adalah proses pembinaan. Sebab tu ayat Quran banyak penekannya lebih kepada masalah akidah, masalah ketuhanan, masalah kerasulan, masalah kebangkitan. Kemudian juga ialah isu berkaitan dengan akhlak ataupun adab. Ini di antara fokus apa dia ni yang utama surah Makkiyah. Kemudian surah Madaniyah pula fokus dia kerana masa tu Nabi dapat kerajaan lebih kepada pembinaan masyarakat. Kita tak menafikan isu akidah masih lagi disebut dalam surah Madaniyah pun, tetapi banyak juga fokus kepada pembinaan masyarakat, rumah tangga, pembinaan masyarakat, kemudian pembinaan negara dan sebagainya. Itu antara dipanggil ciri-ciri ataupun bentuk-bentuk ayat yang terdapat dalam surah Madaniyah. Surah An-Naml ini tentu semua adalah surah semu, di mana dia ada kaitan dengan dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kisah semu, iaitu pada ayat yang ke-18 ada kaitan dengan surah semu, di mana semu pada masa itu dia disebut daripada dalam kisahnya pada masa Nabi Sulaiman AS. Di mana Nabi Sulaiman AS kepala tentera dia lalu satu kawasan, kemudian semut dia cakap kepada dia ketua semut tu, dia kecek kepada anak-anak buah dia. Kata dia, qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Di mana dalam perjalanan Nabi Sulaiman AS, tiba-tiba Nabi Sulaiman dengar semut dah kecek, ketua semut kecek kepada anak-anak buah dia supaya mengelak diri daripada tentera Sulaiman, takut kena pinjau. Di mana tuan-tuan semua, perkataan Nabi Namlah ataupun semut didengari oleh Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman di antara dia seorang Nabi ataupun Rasul AS, yang mana Allah Ta'ala bagi faham bahasa binatang dia. Inilah dia ambil daripada ayat ini berkaitan dengan semut. Saya tak pastilah bagaimana orang kampung dia kata nak amak semut, dia baca ayat ini kata dia. Dia tak tahu dia ambil mana, tak tahulah dia kaitan dengan boleh jadi lipuk boleh lari daripada tentera Sulaiman, boleh jadi hal ni boleh jadi. Tapi kena biar pak juga dia lari kan. Takut baca ni tak lari, dia kata tak di Quran. Quran bukan masalah semut. Quran macam mana kita nak bina amal kita melalui Quran. Takut dia mau faham silap, yang kata baca ayat ni pun tak lari juga semua, boleh percaya Quran. Takut timbul isu gitu pula lah. Tapi adalah semua orang duk mengajar, dia kata Tok Bomo lah ni nak mengelak daripada nak minta supaya semua ni tak ada. Dia kata baca ayat ni lah, qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Tak apalah nak baca pun tak apa, yang kita kata kena baca ni tak lari, tak percaya Quran yang ni lah. Di segi ayat dia tu, semua ayat dia ada 93 ayat semua. 93 ayat, di mana surah ni dia berbicara tentang apa dia ni, berapa perkara lah. Yang saya dah sebut tadi, kalau sebut bicara masalah akidah ni, dia akan bicara masalah ketuhanan. Surah Makkiyah ni ketuhanan, kemudian masalah kerasulan, masalah Quran, kemudian masalah hari kebangkitan. Itu di antara benda-benda yang akan dibincang dalam surah ni. Kemudian dalam surah ni juga berbincang tentang beberapa kisah para Nabi SAW, di mana dia akan mula dengan kisah Nabi Musa, kemudian lepas pula Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kemudian lepas tu pula Nabi Soleh, Nabi Lut dan sebagainya kan. InsyaAllah kita akan bincang. Kemudian di sana banyak pengajaran-pengajaran yang kita akan ambil, walaupun dalam bentuk kisah, tapi Allah Ta'ala cuba tanam dalam kisah tu dia ada pengajaran yang kita boleh guna pakai dalam kehidupan kita. Kita start pertama sekali At-Tasin.
Tasin dia bang huruf muqatta'ah. Dalam Quran banyak tempat huruf muqatta'ah ni. Yasin, Alif Lam Mim, dia bang huruf al-muqatta'ah. Di segi makna dia tuan-tuan semua, di segi makna di sana ada dua pandangan ulama lah. Ada pandangan pertama mengatakan ayat ni adalah ayat mutasyabihat. Maknanya tak tahu makna dia ke apa, itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada di kalangan ahli tafsir, dia sebut sampai ayat huruf muqatta'ah, huruf potong-potong ni, maka dia akan kata Allahu a'lamu bimuradihi. Allah Ta'ala sahaja yang tahu gapria makna kepada huruf muqatta'ah ni. Dia serah kepada Allah Ta'ala. Ada guru yang kedua pula dari kalangan ulama mengatakan tasrin ataupun huruf muqatta'ah ni adalah ayat ni adalah apa dia panggil huruf dan huruf sebagai peringatan. Kan? Peringatan kepada apa dia ni, ataupun dia panggil peringatan tapi peringatan kepada Quraisy. Quraisy ni tu semua dia kalau punya Quran dia tak sedengar. Dia pesan sama-sama dia orang. Kadangnya lah kau dengar Quran, Nabi biar takut Quran mempengaruhi kehidupan dia orang. Maka pada turun ayat dia ni, ayat ni seolah-olah maknanya panggil dia supaya paling ataupun apa dia ni tengok ataupun dengar Quran. Dia panggil tapi peringatan. Macam kita tahu, satu menolak ke paling belakang. Kan? Mana orang ada benci Quran sebelum ni kan? Maka bila mari ayat-ayat ini kepuannya bawa pandangan dia supaya berhati kepada Al-Quran Karim. Ada juga pandangan mengatakan maknanya Tasim ini adalah sebahagian daripada mukjizat Quran lah. Di mana huruf-huruf inilah Quran diturun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Huruf-huruf Tasin ke ataupun Alif Lam Mim ini, huruf-huruf inilah Al-Quran diturun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kamu semua wahai Quraisy tak mampu untuk mengatasi, tak mampu untuk apa dia ni berdepan dengan Al-Quran Karim, tak mampu bawa seperti mana Al-Quran Karim. Ataupun kata lain makna dia adalah satu bentuk mukjizat Quran lah. Mana huruf-huruf muqatta'ah ni sebagai daripada huruf apa dia sebagai daripada mukjizat Quran, di mana nak cabar dia orang bahawasanya Quran ni huruf-huruf gini lah. Ya, Quran dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kamu tak mampu untuk bawa, untuk menentang, untuk apa dia menandingi Al-Quran Karim. Tilka ayatul Quran. Inilah ayat-ayat Quran. Ayat-ayat itu Nabi itu adalah ayat Quran sebenarnya. Ayat Quran ayat yang dibaca. Kan? Ayat-ayat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah ayatul Quran. Itulah ayat-ayat yang dibaca. Kan? Wa kitabim mubin. Dan Quran adalah kitab yang jelas. Quran itu terus semua kitab dia jelas sebenarnya, jelas segala-galanya. Kalau kita perhati betul-betul, kalau kita tadabbur betul-betul Quran, semua benda-benda yang dibawa oleh Quran adalah satu benda yang cukup jelas sekali. Sama ada dari segi akidahnya kan, Quran mari penjelasan secara jelas-jelasnya. Dari segi kemasyarakatan, dari segi apa semua dia jelaskan oleh Quran belakang. Sebab itulah kalau orang perhati pada Quran, penjelasan Quran daripada awal sampai akhir. Dalam semua aspek, dalam semua sudut dia jelas belaka dibawa oleh Quran. Maka orang akan tahu bahawa Quran ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab al-Mubin mana kitab yang jelas dan nyata. Kan, cuma kita tak mengaji, kita tak dapat jelas lah. Bagi orang kaji Quran, orang baca Quran, orang faham Quran, dia akan tengok bagaimana penjelasan Quran. Satu penjelasan yang itu jelas sekali dalam semua aspek kehidupan manusia. Dalam bab akidah katakanlah kan, jelas Quran bagi. Dalam bab kemudian bab ibadah kan, jelas Al-Quran bawa gini. Dalam bab membina rumah tangga, Quran bagi jelas. Dalam bab bina masyarakat, dalam segala-gala lah berkata gitulah, jelas sungguh. Maka bagi orang yang benar-benar tadabbur Quran ni, dia akan yakin bahawasanya Quran ni bukan rekaan Nabi Muhammad. Quran adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bermubin. Kemudian kemudian Quran itu semua Quran ni yang apa dia yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi ni, apa dia fungsi dia, peranan dia apa dia? Kan? Adakah kita tak para saja kita beriah Quran? Quran ada matlamat pertama sekali hudan. Hudan ni adalah bimbingan. Dia bimbing manusia kepada jalan dia betul, jalan dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan?
Maknanya dia bimbing kita lah dalam semua perkara yang saya sebut tadi lah. Kan dia bimbing kita, dia ajak kita, dia bawa kita kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tuan-tuan tengok dalam sejarah sebelum marinya Quran, bagaimana suasana orang Arab dalam semua sudut kehidupan orang memang free berlaku, KO berlaku kan. Main Quran susun, Quran atur, Quran bimbing dia orang dalam semua segi, bawa dia kepada jalan yang betul, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita panggil hudan, maknanya petunjuk ataupun dia panggil apa, guide, orang yang kecek kan, bimbingan kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan semua kita baca daripada awal sampai akhir lah Quran. Memang dia bimbing kita dalam semua sudut. Kan? Bagaimana kita nak jadi hamba Tuhan, bagaimana Tuhan bimbing kita nak jadi hamba yang terbaik. Kan? Kemudian hudan dia segi kepada pula, dia segi katakanlah kita sebagai ketua rumah tangga kan. Bagaimana Quran dia bimbing kita, kan? Bagaimana nak bina rumah tangga sampai pada destinasi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalimah hudan walaupun kita nampak pendek kan. Pendek hudan petunjuk. Tapi sebenarnya Quran itulah sebenarnya matlamat ataupun objek di Quran yang ditunggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah hudan, memberi bimbingan ataupun membimbing manusia di jalan yang betul, jalan yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betullah tentu semua dalam solat apa solat, dan setiap kali kita solat kan, kita baca apa, ihdinas siratal mustaqim, minta Allah Taala bimbing kita. Kan? Di mana kita minta Allah Taala bimbing kita? Ihdina, ya Allah bimbinglah kami jalan yang betul. Gapo yang akan bimbing kita ni kan? Kemudian mari surah Baqarah tu. Zalikal kitab, Quran inilah sebagai pembimbing kita jalan yang betul. Sebab tu kaitan kalau kita ngaji ilmu nasabah dan panggil Fatihah dengan gapo, dengan surah Baqarah tu ada kaitan. Surah Baqarah tu Allah bimbinglah kami kepada jalan yang betul. Gapo yang akan bimbing kita? Itu Quran. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Quran inilah yang akan bimbing kita. Kita kadang-kadang tuan-tuan semua, kita boleh kerana kita jauh daripada Quran, kita tak terasa maknanya Quran bimbing kita. Cuba tengok masyarakat jahiliah dulu. Cuba tengok apa pernah mari Quran, dia terasa sangat Quran ni bawa dia. Sebab itulah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu taala anhu, tuan-tuan semua, bila dia terima Islam, dia kata, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, fa idza taghayna al-'izzah li ghairihi adzallana Allah. Sayyidina Umar apabila dah masuk Islam, dia terasa Quran tu bawa dia kepada kemuliaan. Sebab tu dia kata alhamdulillah segala puji bagi Tuhan, Quran lah, Islam ataupun Quran ni lah yang memuliakan kami. Kalau kami ikut jalan selain daripada Quran, adzallana Allah, kami akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan semua, kita nak mengaji satu, bukan hanya sekadar mengaji lah. Dan kita nak supaya kita faham, kita nak Quran ni bimbing kita dalam semua kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan. Kita ni tugas kita hamba. Bila sebut hamba ni, kita nak jadi hamba terbaik. Maka untuk jadi hamba terbaik ni kita perlu pada bimbingan. Maka yang akan bimbing kita ialah Al-Quran Karim. Sebab tu dia kata Quran hudan. Yang kedua ialah wa busyra. Quran adalah khabar gembira kepada orang beriman. Khabar gembira macam mana tuan-tuan semua? Maknanya bagi orang beriman ni, dia akan dapat habuan. Bagi orang beriman, dia akan dapat pahala yang begitu besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sebab tu Quran banyak cerita tentang bagaimana Allah Taala bagi busyra, bagi khabar gembira kepada orang yang beriman dalam kehidupan dunia ni. Gapo khabar gembira ialah syurga dan kenikmatan syurga yang begitu hebat yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang beriman. Cuma dua perkara ni, hudan dan busyra ni kepada orang beriman. Bagi orang tak beriman, dia tak akan terasa kehebatan Quran. Kena ingat molek kan. Quran ni dia, kalau orang tu tak beriman, dia tak akan terasa makna Quran ni pandu dia. Quran ni buat berita baik, dia tak ada rasa macam tu kan. Sebab tu cuba tengok, kalau orang tak beriman, dia baca Quran tak ada apa satu. Orang tak percaya sikit apa pada Quran, dia baca begitu je lah kan. Tapi Quran yang benar-benar akan beri kesan apabila seorang itu benar-benar hati dia tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita panggil orang beriman
Kan, mana kata lain mak hati dia sehat. Kalau orang hati sehat beriman ni, maka Quran akan bermanfaat kepada dia. Sebab tu tuan-tuan semua dapat tengok madu. Madu ni tak ada manis. Kalau ke mana? Kalau orang tu makan tak manis, tak ada benda, tak ada masalah tu. Kalau ke mana? Orang kata manis pula tu, tapi dia kata tak manis. Boleh jadi dia tak sihat masa tu boleh jadi. Dia rasa lagu lain, rasa haid ke apa semua. Nah, begitulah manusia. Quran begitu. Quran ni barang molek. Quran ni barang manis kan. Barang yang bermanfaat kepada manusia. Tapi kalau dia iman dia tak ada, kesihatan dalam iman dia tak ada, dia tak akan terasa apa kenikmatan Al-Quran, kenikmatan benar-benar molek yang dapat Al-Quran. Betul saya sebut tadi lah satu kata-kata ulama lah. Kata dia macam madu ni barang manis. Tak ada sepakat ijma manusia mengatakan madu ni lemah. Tapi tiba-tiba satu orang kalau yang makan madu atau minum madu dalam keadaan puasa lagu lain, hati dia ataupun mungkin lidah dia bermasalah. Begitulah kita dengan Quran, kita dengan Islam, begitu tu semua. Apabila kita tak terasa nikmat Quran ni, boleh jadi dalam kita bermasalah. Begitulah tu semua dalam ayat tu sebut hudan wa busyra lil mu'minin. Quran ni dia akan bimbing, dia akan beri manfaat kepada orang yang hati tunduk ataupun orang itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok kadang-kadang orang tanya barat. Kita belajar dari ilmu tafsir sana ataupun ilmu syarak. Sana di Eropah ada golongan dikenali sebagai orientalis. Pokok zaman ni tak beriman tapi kadang-kadang dia tahu Quran. Ada semua ngapa Quran apa semua tu. Buat kajian kononnya lah. Tapi kalau dia tak beriman, walaupun dia ngapa Quran, dia faham Quran, tapi Quran tak masuk dalam jiwa dia. Sebab Quran hudan wa busyra lil mu'minin. Berarti itu tabiat Quran. Kan, manfaat daripada Quran apabila seorang itu benar-benar beriman kepada Allah, dia beriman kepada kepada kehebatan Al-Quran Karim. Kemudian tersebut pula beriman ni pun dalam mereka tak nampak apa dia ciri-ciri orang beriman. Kan, apa nazar ciri orang beriman ni? Yang pertama sekali ialah alladzina amanu. Yang pertama sekali ialah alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Iaitu orang yang melaksanakan solat dan menunaikan zakat dan mereka meyakini adanya hari akhirat. Ini antara ciri orang ini. Pertama sekali orang benar-benar yuqimu solat, makna benar-benar mendirikan sembahyang. Dia jaga dari segi adabnya, dari segi khusyuknya, dari segi apa dia hubungan dengan Allah Ta'ala dan sembahyang dia. Kalau ada sembahyang senang kan. Kita cakap sekarang ni yuqimu mana orang yang benar-benar jaga sembahyang dia. Kan? Ini antara ciri yang pertama dalam ayat ni. Ciri orang beriman. Kita kenal orang, nak kenal orang tu beriman, antara buktinya adalah orang tu jaga sembahyang dia. Mau ni beriman tapi sembahyang dia jaga. Itu bukan dia gitu. Kan? Saya mukmin kalau Arab biasa kita kecek Arab. Saya beriman tapi apa tak sembahyang, aku lutih lah kabul ke dalam konsep tu kan. Kalau orang benar-benar beriman tu semua, antara ciri pertama ialah alladzina yuqimuna as-salah, iaitu orang yang mendirikan sembahyang. Dirikan sembahyang maknanya jaga belakang lah. Dia kena ngaji, dia kena faham keadaan sembahyang, rukun syarak ke apa semua. Kemudian dalam juga yang merupakan intipati solat dia jaga juga. Sebab tu dalam Quran lepas solat ni dekat masalah hati lah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di mana orang berjaya adalah sembahyang, orang berkualiti sembahyang dia adalah orang yang boleh jaga hati dia, khusyuk. Qad aflahal mu'minun, kata sesungguhnya berjaya orang beriman. Dia sembahyang ke mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dia sembahyang dalam keadaan khusyuk. Yang kedua pula tuan-tuan semua ialah antara ciri orang beriman wa yu'tuna zakat, iaitu orang yang mengeluarkan zakat. Keluar zakat ni tuan-tuan semua, zakat ni bersih diri dia. Bersih diri dia daripada apa dia, daripada sifat bakhil. Kemudian bersih harta dia. Yang kedua pula, yang tiga pula ialah zakat ni adalah satu kaedah menjaga masyarakat. Sebab itulah Islam, kalau sebut Islam ni tuan-tuan semua, dia ada kait luka dengan Tuhan pun jaga, dengan masyarakat pun jaga. Sebab itulah zakat ni antara amalan yang Islam minta supaya di samping kita cakna kepada apa yang ada pada diri kita. Kan, sebab zakat ni tiga perkara saya sebut tadi. Pertama sekali dia bersih dalam yang kita daripada sebab bakhil.
Sebab tu dalam diri manusia ada panggil sebab bakhil, maka Allah Ta'ala cuba nak ubah bakhil ni, antara Allah Ta'ala paksa supaya apa dia ni, bagi orang yang ada kemampuan untuk keluar zakat. Ini antara kaedah pembersihan jiwa daripada sebab bakhil. Yang kedua pula adalah zakat ni adalah satu kaedah untuk nak bersih harta dia. Harta kita ni perlu pada pembersihan. Kalau pakaian perlu pada pembersihan, tubuh badan kita perlu pembersihan, maka harta yang kita milik juga perlu pada pembersihan. Maka di antara kaedah pembersihan dalam bab harta adalah kita keluar zakat ataupun kita bagi sedekah. Itu di antara kaedah kita bagi pembersihan harta kita. Yang tiga pula zakat adalah menjaga masyarakat. Sebab tu dalam masyarakat Islam tentu semua zakat ni peranan dia besar. Tolong membantu orang-orang yang terlantar dalam masyarakat. Sebab itulah kita apabila sebut masyarakat andang, kita suruh belajar ayat saja. Anggota masyarakat dia kena peranan juga. Antaranya lah dia bagi zakat. Zakat sebahagian daripada kita jaga masyarakat daripada masalah miskin dan sebagainya. Itulah tentu semua Islam. Ini antara ciri-ciri beriman. Yang kedua ialah wayu'tuna zakat. Yang tiga ialah wahum bil akhirati hum yuqinun. Dia yakin hari akhirat. Sebab tu lalu beriman yang dia yakin akhirat. Boleh yakin akhirat, banyak benda yang boleh membina kehidupan dia. Kalau yakin akhirat ni, dia akan jaga hidup dia mengikut landasan yang benar, kan? Dia tidak akan buat barang-barang tak molek, kan? Sebab rasa di sananya ada hisab, di sananya ada hari akhirat, di sana adanya pada hari pembalasan. Satu. Yang kedua pula boleh beriman pada akhirat, yakin dia akan beri manusia yang positif semua kita panggil, kan? Nak buat baik semua, kan? Sebab dia rasa di sana adanya hapuan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau beriman akhirat ni rindu sebenarnya. Kalau ke mana? Nak makan rasuah, tak boleh weh. Tuhan tengok dah. Nak makan ke apa, nak makan, nak ambil dua orang, tak boleh benda tu akan tanya akhirat. Memang mikir macam tu. Sebab contoh gini tu, semoga beriman akhirat ni, antaranya dia yakin maknanya di sana benda-benda nikmat yang Tuhan bagi dia akan ditanya oleh Tuhan. Pada hadis Nabi SAW mengatakan, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Setiap hamba di hari akhirat Allah Taala akan tanya 4 perkara dia. Kan? Maknanya kalau percaya pada hari akhirat, dia akan jaga 4 perkara. Pertama sekali tentang apa dia, umur dia. Dan umurihi fima afnah, tentang umur dia mana dia habiskan. Sebab itulah orang beriman akhirat, dia pastikan umur dia diisi dengan benda molek, kan? Itu kepentingan beriman pada hari akhirat. Yang kedua pula, Allah Ta'ala akan tanya tentang ilmu dia. Ilmu dia Tuhan bagi dia buat apa dia, kan? Maka dengan sendiri dia akan beramal, kan? Sebab dia sesana akhirat tu akan tanya ilmu-ilmu dia, kan? Maka dia akan bina hidup dia dengan ilmu-ilmu. Yang ketiga pula, apa Tuhan Ta'ala akan tanya di hari akhirat tentang masa muda dia. An syababi fima ablah, tentang masa muda dia, kan? Masa muda dia lagi mana sebagainya. Yang keempat pula ialah tentang harta dia, kan? Saya sebut 4 perkara ni tu secara mudah dulu. Dan ceritanya kalau orang benar-benar beriman akhirat, maka kehidupan dia akan terkawal, kan? Ini kepentingan sebab tu orang beriman apabila beriman pada hari akhirat, maka 2 perkara cara maksudnya. Pertama sekali dia kawal diri dia daripada terjebak dengan barang-barang tak molek. Yang kedua pula, dia akan bina dia jadi manusia yang berkualiti. Itu 2 perkara benda tu ya sebenarnya akhirat, kalau kita benar-benar beriman pada hari akhirat, kan? Itulah tentu semua yang perlu ayat tegas sangat. Kalau kita baca surah Juz Ammar ni, tegas sangat masalah akhirat ke apa semua ni. Saya benar-benar yakin, siapa mereka yakin dalam kehidupan dia di sana ada hari akhirat, maka dengan sendiri maknanya kehidupan dia akan terurus, ataupun kehidupan dia akan terjaga. Sebab tu Islam cuba tengok, kan? Saya tengok mudah-mudah lah ni gini lah. Tengok dunia Islam, walaupun tak sempurna mana Islam kalau banding dunia kafir. Orang bunuh diri mana-mana antara orang Islam dengan orang kafir, kan? Negara Islam dengan negara orang Islam dengan negara kafir, banyak mana orang bunuh diri, kan? Negara Islam tak ramai, tak banyak mana, kan? Ada tapi tak sebanyak macam orang agama lain. Sebab orang lain tak percaya pada hari akhirat. Kita maknanya kita percaya akhirat, takut kau dan sebagainya, kan? Itulah tentu semua maknanya
disebut ciri orang beriman sini 3 perkara lah. Pertama sekali jaga hubungan dengan Tuhan melalui ibadat solat. Yang kedua jaga masyarakat dia, diri dia dan masyarakat melalui zakat. Yang ketiga ialah dia beriman pada, benar-benar beriman pada hari akhirat. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Dalam Quran ada marhum tu yang panggil taukid tu. Makna mereka ni benar-benar apa dia yakin tentang hari akhirat. Siapa situ tak apa dah tua semua. Kan? Siapa situ memang tak apa dah. Kalau siapa beriman pada akhirat, tahu mana tak apa dah gitu. Anak kita duduk mana, dengar di mana-mana katakanlah. Apabila beriman pada hari akhirat tu beriman, dia tidak akan terjebak dengan barang-barang tak molek sebab keyakinan daripada hari akhirat. Inilah Quran terkait sangat masalah hari akhirat ni supaya benda ni meresap dalam jiwa manusia ni, sebab akhirat adalah membina kehidupan manusia, akhirat adalah apa dia mengawal kehidupan manusia. Kemudian kita tengok pula orang tak beriman akhirat. Kita cuba tengok kan. Tadi beriman kita lah innal ladina la yu'minu, cuba banding kan. Innal ladina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ayat yang ke-4 tu, sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka berkelimpangan dalam kesesatan. Orang tak beramal pada hari akhirat, dia syok dengan benda-benda tak molek. Bahasa selesa dia boleh minum air. Bahasa selesa dia boleh sadadah. Bahasa selesa dia makan rasuah. Tuhan apa ni, syaitan punya bahasa ada riah. Dia suka barang-barang gitu. Cuma kita kalau siapa kita memang tegur benar tu. Kan? Ada di kalangan masyarakat Melayu, saya pernah baca dalam satu majalah, satu baru puas orang. Pakai itu takjid. Saya berbangga kerana saya orang Melayu pertama menyertai kumpulan rock, dia kata. Siapa begitu ni masuk ayat ni belakang. Kan? Orang tak pergi pada di akhirat, maknanya ada rasa seronok dengan amalan-amalan kejahatan dia. Kan? Ada tu masyarakat kita kadang-kadang tak semua. Kan? Dia memang menjadi satu budaya dia. Kalau minum arak, kau curi, kau rasuah, kau apa semua, kan? Dia rasa seronok dengan kita. Ini satu percayaan, satu hukuman daripada Allah Ta'ala, di mana Tuhan bagi seronok daripada benda-benda kita. Zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Mereka ni maknanya sesak barak, duk leka dengan benda-benda yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia rasa seronok benda tu, rasa comel barang tu. Cuba tengok kita kecek dengan hari-hari hari maksiat kan. Saya berbangga. Dia kata gitu. Saya suka ataupun saya seronok. Ini barang-barang yang memang tak sihat belaka ni, barang-barang tak sihat. Orang yang beriman pada Allah Ta'ala ada akhirat, dia tak ada benda-benda gitu. Benda kecil pun rasa tak sedar ada bahasa gitu. Seperti yang kita akan baca lepas ni, kisah Nabi Musa AS. Dan Musa boleh dah kata dia pukul orang mati, dia tak sengaja. Tapi dia rasa safung, rasa tak ada kira pada sedikit ada. Dia tak salah, dia tak sengaja kan. Tapi begitulah orang beriman kan. Benda sikit rasa silap, rasa dia neraka kepada Allah Ta'ala. Ini nak ceritanya satu perasaan orang yang hati yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi hati tak hidup, contoh yang kita baca tadi lah, dengan amalan kejahatan yang dia buat, rasa syukur, sedap. Itulah satu semayat ni sebenarnya. Kalau kita rasa gencet tu ada masalah tu. Kalau kita syukur barang maksiat, kita syukur barang yang Tuhan tak kena tu cek, kena ingat balik satu petanda maknanya keimanan kita tidak sihat. Gitu ya cara mudah lah. Innal ladina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka berkelimpangan dan kesesatan. Walhamdulillah, kita minta berlindung daripada Allah Ta'ala. Itu semua kita rasa betul dia tak, kita pukul ni kita lah. Kalau kita mari perasaan gini ada gini, itu kita ada masalah. Dan kita kena pakai baki, kita pakai muhasabah diri lah. Kalau kita masih suka barang maksiat, suka kena barang-barang tak molek ni, ini pertanda maknanya keimanan kita masih lagi tidak sihat. Okey, apabila tuan-tuan semua, bila kehidupan begini berlaku kan,
apabila benda-benda tak molek jadi perhiasan hidup dia orang, gapo kesan dia? Ulaika alladziina lahum su'ul 'adzabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Mereka itulah orang yang akan mendapat siasat buruk di dunia, kan? Dunia siasat dia ni. Antara siasat yang kita bincang tadi adalah dunia. Cuba tengok, orang anggap benda tak molek, tapi dia ni benda molek dia, benda tak molek dia molek je. Tak, satu, kalau masa Nabi dulu, orang-orang yang lagu ni dia mati kena bunuh dalam peperangan yang Badar. Mereka ditawan oleh orang Islam dan sebagainya. Ini satu bentuk penyiasatan yang berlaku dalam kehidupan dunia. Tapi yang penting sekali kita tahu semua, wahum fil akhirati humul akhsarun. Di akhirat ni memang rugi semua dia orang ni. Rugi segala-galanya. Yang kali akhirat, orang lain dapat syurga, orang lain dapat kenikmatan, orang lain dapat naungan ke apa semua, dia tak ada pasal habis. Rugi semua dia pada masa tu. Nak kelik semula tak boleh dah. Walaupun menangis lagu mana, walaupun minta Tuhan lagu mana pun tak boleh kelik dah. Rugi segala-galanya. Wahum fil akhirati humul akhsarun. Mereka ini semua adalah di akhirat mereka ni sangat-sangat rugi orang macam ni. Nah, sama-sama lah tentu semua kita pakai-pakai jaga lah. Dan dunia taklah mana, tapi kalau rugi akhirat ni memang rugilah segala-galanya. Walhamdulillah. Okay. Kemudian kita masuk ayat berikut ialah Allah Ta'ala kata, wa innaka la tulaqqal Qur'ana min ladun hakim alim. Ayat yang ke-6 ialah, dan sesungguhnya ini masalah Quran, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar telah diberi Al-Quran dari sisi Allah Ta'ala yang maha bijaksana lagi maha mengetahuinya. Panduan yang Nabi buat Quran sebenarnya bukan Nabi ambil daripada orang ini, tak. Ada di kalangan Quraisy ini kata, atau kafir pada masa itu, dia kata Quran Nabi Muhammad ambil daripada orang tua ini. Nabi Muhammad ni belajar Quran daripada orang ajam dan sebagainya. Tak, Tuhan kata apa yang dia bawa oleh Nabi SAW adalah Nabi terima daripada Allah Ta'ala. La tulaqqa ni maknanya, kalau ikut Syekh Qutb rahimahullah Ta'ala kata dia, maknanya Nabi memang satu anugerah yang diberi oleh Allah Ta'ala, Quran ni, kan? Daripada Tuhan yang milah hakim, Tuhan yang bersifat dengan bijaksana, kemudian Tuhan yang maha mengetahui. Bijaksana letak benar kena pada tempat, alim tahu segala rahsia-rahsianya. Quran yang Tuhan turun kita tahu semua adalah daripada Tuhan. Kan, Tuhan tahu selok belok kehidupan manusia, Tuhan tahu keperluan manusia, Tuhan tahu kemaslahatan manusia, Tuhan tahu maknanya bagaimana apa dia ni cara hidup manusia dan sebagainya. Maka Tuhan inilah turun Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan semua, kita merasa syukur sangatlah. Quran ni yang dia telah turun kita sebenarnya bukan daripada orang tua ni, tak. Tapi turun daripada Tuhan yang tahu segala-galanya. Dan sebab itulah orang Islam ni Quran ni memang dia yakin sungguh. Kan, ikatan dengan Quran, baik dia dengan Quran atau semua baik sungguh. Sebab apa? Sebab yakin bahawa Quran ni adalah daripada hakim, daripada Tuhan yang maha bijaksana, kemudian daripada alim, Tuhan yang tahu segala selok belok dan segala rahsia manusia dan segala-galanya Tuhan tahu belaka. Kan? Itulah tentu semua ceritanya Allah Ta'ala apa dia ni beri keyakinan kepada Nabi SAW, sedang keyakinan kepada kita lah. Quran yang kita baca, Quran yang Tuhan cinta segala-galanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan daripada rekaan, bukan daripada ciptaan siapa-siapa, tak. Tapi dia adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian tentu selepas daripada itu, oleh kerana Allah Ta'ala sebut sebagai isyarat, kalau ikut saya tutup mengatakan bahawa oleh kerana Quran Tuhan turun kepada Nabi, demikian juga maknanya Tuhan turun kepada Nabi lain juga kitab-kitab juga. Antaranya itu Nabi Musa AS yang kita akan baca lepas ni lah, kan? Quran mana bukan Nabi seorang yang Tuhan turun kitab-kitab suci, dengan bahkan kepada Nabi Musa dulu begitu juga, kan? Nabi Musa begitu juga Allah Ta'ala turun. Dan insyaAllah pada ini Tuhan akan sebut kepada kita apa kandungan terdapat dalam Quran yang diturun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Antaranya ialah tuan-tuan semua cerita berkaitan dengan Nabi Musa. InsyaAllah kita akan tengok lepas ni kaitan apa dia ni, kisah yang mana kisah ni Nabi tak tahu sekali apa ni kisah ni asalnya. Nabi tahu kisah-kisah macam ni adalah daripada Quran, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana yang saya dah sebut dan baru ni tuan-tuan, Nabi tak pernah mengaji,
Maklumat kita daripada mana Nabi ambil ni? Maklumat daripada Allah Ta'ala, Allah yang maha tahu segala-galanya. Maknanya bukan maklumat biasa ni, maklumat ayat semati ni. Dan maklumat ni biasa lahir daripada orang ngaji ke apa semua kan. Tapi Nabi tak mengaji satu maklumat ni tepat tu mana yang berlaku, nak bukti pada kita bahawa Quran adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana cerita yang dia bawa itu adalah cerita yang benar yang berlaku sebelum ni. Di mana ayat 7 ni Allah Ta'ala sebut cerita tentang Nabi Musa AS. Bagaimana pikak permulaan, yang mana kisah pertama pikak permulaan Nabi Musa menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Idh qala Musa li ahlihi inni anastu naran sa'atikum minha bi khabarin aw atikum bi shihabin qawasin la'allakum tastalun. Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya. Kisah ni tuan-tuan semua lepas daripada Nabi Musa duduk di Madian 10 tahun bersama dengan orang soleh pada masa tu kahwin dengan anak orang soleh. Kita dah bincang dalam surah Qasas tuan-tuan semua. Lepas daripada tu Nabi Musa balik ke Mesir lah, minta izin dengan ayah dia, tua dia ke apa semua, balik dengan isteri dia. Dalam perjalanan balik ni kisah ni dia sesak dengan jalan. Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, isteri dia ni, sesungguhnya aku melihat api. Aku akan bawa khabar tentang itu kepada kamu, atau aku akan membawa suluh api obor kepadamu agar kamu dapat memanaskan menghangatkan badan berdekatan dengan api. Kali perjalanan tuan-tuan semua, ada semua kitab dia sebut dua sekelamin ni yang gelik. Dalam keadaan gelap, kemudian dalam keadaan sejuk pada masa tu. Dalam perjalanan ni, kalau mengikut ada tafsir mengatakan, tengok pada ayat ni, maka dia sesak jalan. Biasalah orang dia kena gelap sesak jalan. Kalau nampak guna cerah sikit, pakan lagi dia kalau boleh kan, kita takut sana ada maklumat ke apalah. Maka dalam perjalanan tu dia rasa, dia tengok sana ada api, syukurlah dia ya. Pertama sekali kau dia akan dapat. Pertama sekali boleh pergi sana, boleh kita tanya orang ke. Tak, macam mana jalan nak ke Mesir ni. Satu. Yang kedua, ataupun boleh ambil api. Api itu boleh buat dia dia panggil kan. Dalam keadaan sejuk pada masa tu lah. Ini antara kisah setelah dia balik daripada Madian ke Mesir. Ini keadaan yang berlaku dalam Musa AS. Maka Nabi Musa pergilah. Falamma ja'aha nudiya an burika man fin nar wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin. Maka ketika dia tiba di sana di tempat api itu, dia diseru, telah diberkati orang yang berada berdekatan api dan orang berada di sekitarnya. Maha suci Allah Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Sampai sana tiba-tiba Tuhan nak bagi benda lain kan. Ini kita panggil wahyu yang pertama. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada dia ni seolah-olah satu pelantikan daripada Tuhan lah, di mana lepas ni Allah Ta'ala lantik Nabi Musa AS jadi Rasul. Jadi tempat ni tempat yang berkat lah, tempat yang berkat. Situ kemudian keberkatan tempat tu ke sekadar Nabi Musa saja, orang yang berada sekitar tu pun akan dapat keberkatan daripada Allah Ta'ala. Masa tu lah tuan-tuan semua sampai sana, Nabi Musa pun dipanggil, seru lagu mana? Iaitu ayat yang ke-10 tu. Ya Musa innahu anallahu al-azizul hakim. Maka masa tu Tuhan panggil Nabi Musa, ya Musa kan, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sini Allah Ta'ala perkenalkan diri dia kepada Musa AS. Kata lain, inilah seolah-olah maknanya permulaan wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Musa AS. Terus semua dalam apabila Allah Ta'ala lantik Musa jadi Rasul, faham Nabi Musa terus semua akan berdebat dengan makhluk yang paling zalim lah, iaitu Fir'aun depan ni. Cuma nak pergi jumpa Fir'aun, Tuhan bekalkan pada Nabi Musa AS berbekal. Dalam ayat ni dia mari dua perkara. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada dia ni beri mukjizat pada Nabi Musa AS sebagai persiapan untuk berdebat dengan Fir'aun dan membuktikan kerasulan Nabi Musa AS. Setiap Nabi ni terus Allah Ta'ala bagi dia panggil mukjizat lah.
Ada semua tu kadang-kadang satu mukjizat, ada semua tu dua mukjizat, ada semua tu lebih kadang-kadang. Yang penting mukjizat ni adalah antara perkara yang akan menguatkan hujah ataupun akan menyokong kerasulan satu-satu orang yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada masa itu terus Allah Taala sebut panggil Musa ke apa semua, di antara benda yang Nabi anak yang Allah Taala minta kepada Nabi Musa buat ialah wa alqi asar. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqib. Ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayya mursalun. Ayat ke-10, dan lemparkanlah tungkakmu. Nabi Musa dia bawa tungkak. Tungkak Musa ni banyaklah, orang biasa orang tu orang kan bawa tungkak. Banyak kegunaan tungkak ni. Cuma taklah berasa tungkak ni kerja di mana lain. Muka tungkak dia kayu kan. Tapi Tuhan nak ajar Nabi Musa AS, Tuhan Maha Kuasa. Tungkak kerah kayu tu boleh jadi benda lain. Kan boleh jadi satu kekuatan, boleh satu mukjizat yang begitu hebat, yang menyokong kerasulan Nabi Musa AS. Tuhan minta supaya dia capuk. Wa alqi asar. Capuklah apa dia ni tungkat kamu. Maka ketika tungkat itu menjadi ular, lepas tu capuk jadi ular. Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang pantas. Lalu larilah dia berpaling ke belakang tanpa menoleh. Wahai Musa, janganlah takut, sesungguhnya di hadapanku para rasul tidak perlu takut. Kan? Nabi Musa pun mengalami hidup yang pertama ni. Kita berlari ke mana dah. Apabila nampak tukar, capuk tukar, tiba-tiba tukar gerak macam ular. Benda ni tak pernah tengok dalam sejarah. Mana boleh dah kayu yang begitu tiba-tiba jadi ular, atau macam ular ni. Satu benda yang pelik. Lari. Lari walam yu'aqib. Tidak, lari semua dia lari. Lepas tu Tuhan panggil dia, Musa atas lari kata dia. Ya Musa lah, jangan takut. Kata dia, rasa takut lah. Sebab Rasul tu saya Tuhan tak akan takut dengan apa yang berlaku depan. Tuhan akan jaga dia ke mana pun. Kan? Itu Tuhan panggil semula Nabi Musa AS. Jangan takut, cuba nak menenangkan hati Musa AS. Jangan takut. Ini semua adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seorang Rasul apabila dilantik jadi Rasul ni, Allah Ta'ala bagi benda, dia tidak akan takut. Sebab dia faham di sana, sebab Allah Ta'ala akan jaga dia, Allah Ta'ala akan kawal dia dan sebagainya. Illa man zalama summa badala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Kecuali orang yang berlaku zalim. Orang zalim dia takutlah. Kecuali orang yang berlaku zalim yang kemudian mengubah dirinya dengan kebaikan setelah kejahatan bertaubat, maka sungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya nak bagi syarat kepada Musa ni, bahawasanya Allah Ta'ala dah maaf dah kepada Musa ni. Dulu dia rasa dia bersalah kan, tapi tak apalah, dia bertaubat dah apa semua. Tuhan Maha Pengampun, Tuhan apa semua kan. Maknanya dalam ayat Tuhan nak menenangkan Nabi Musa AS, tak payah takutlah. Kamu diberi keampunan, kamu apa dia ni adalah lantikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah takutlah, kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama tuan-tuan semua. Makna yang pertama sekali ialah mukjizat Tuhan tunjuk pada Musa ni adalah mukjizat melalui tukar. Tukar boleh jadi untuk ular dan sebagainya. Kemudian yang kedua pula Tuhan buka kepada Musa pula ialah Tuhan ajar yang kedua, wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'in fi 9 ayatin ila fir'auna wa qaumih innahum kanu qauman fasikin. Yang kedua pula ialah ayat yang ke-12 tu, dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Kan disuruh masuk tangan sini dalam leher baju ni. Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Musa lah. Nascaya ia akan keluar menjadi putih, bersinar tanpa cacat. Mana akan keluar sinar apa dia ni, tangan dia. Bukan nyakit ke benda lah. Ini semua dipanggil mukjizat yang Tuhan nak tunjuk ni sebagai bekalan nak berdepan dengan apa dia Firaun, apa raja yang maha zalim pada masa tu. Okay. Di mana tuan-tuan semua, ni dua mukjizat. Cuma di sana ada lagi 7 perkara lagi Tuhan tunjuk kan, sebagai bukti kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata itu kan, kedua mukjizat itu antara 9 jenis mukjizat yang akan dikemukakan pada Firaun dan kaumnya, semuanya
mereka benar-benar orang yang fasik. Jadi kita tahu semua. Pertama saya buat perkara terhadap kepada Musa. Lepas dua perkara ni, rupa-rupanya tak berimai juga. Apa dia ni, ingat ke dua perkara ni, dia orang tu boleh tunduk pada kebenaran lah. Tapi rupa-rupanya tuan-tuan semua, apa dia ni, tak saya juga, tak saya berimai. Kemudian Tuhan tambah pula 7 perkara lagi. 7 perkara ni, dia bukan mukjizat sangat, dia panggil ujian Allah Ta'ala kepada dia orang itulah tuan-tuan semua. Di mana 7 perkara ni, antaranya ialah saya berceritakan, antaranya 7 perkara ni, dalam ayat lain dia sebut antaranya tentu semua ialah apa dia ni, dia panggil kemarah. Tuhan bagi kemarah, ujian bentuk kemarah lah. Kemarah. Kemudian yang keempat pula ialah apa dia panggil, kurangnya apa dia ni, kemarah. Kemudian kurangnya buah-buahan, tak buah. Biasalah bila kemarah ke apa semua ni memang tak buah lah. Yang ketiga pula, lepas tak buah tu mari tufan pula. Mari hujan yang begitu kecil sekali. Kan? Hujan ke apa semua, yang kelima dah. Kemudian yang keenam pula, tuan-tuan semoga pula lepas tu pula mari dengan jarak ni ke berjarak ni. Belanda. Dah, lepas daripada taupai ke apa semua tu, lepas tu apa semua hujan ke apa semua, lepas tu dia boleh nangis sikit. Boleh nangis tu uji dengan yang berikut oleh Allah Belanda pula. Belanda. Makan ni dia pergi uji. Belanda masalah juga tu semua kalau saya keluar tak apa lagi. Kalau main mangan satu selenge, satu ladai, habis licin lah. Okay. Kemudian lepas tu pula tuan-tuan semua, lepas daripada tu pula malah ni dia panggil gutu pula. Gutu, gutu lah. Tuhan bagi uji yang gutu. Kita tak apa gutu saya keluar pun tak boleh duduk dah kan. Bayangkanlah gutu ni dia merosakkan apa dia ni, banyak kerusak tanah. Gutu dikatakan dia boleh merosakkan banyak perkara lah. Gutu. Kemudian satu lagi ialah waqtafal dia kata. Yang ke-8. Kata kata saya keluar pun tak ada. Dan bayangkan kata dikatakan apa dia ni tu. Dia banyak rumah kata lah rumah kata. Kan? Kemudian yang akhir sekali yang ke-9 ialah darah. Jadi uji dia ada 9 perkara. 2 perkara tu terpanggil mukjizat lah. Iaitu apa dia ni tukar dengan tangan je buat tu kan. Kemudian hak 7 lagi terlebih kepada ujian lah. Tuhan tunjuk kepada mula-mula 2 perkara tu Tuhan tunjuk kepada Musa bawa kan, dia tak percaya juga. Kemudian Tuhan uji dengan 7 perkara lagi kan. So yang saya bilang tadi lah kan. Tapi orang ni ke mana tak, innahum kanu fasikin kan. Tuhan bawa benda-benda ni kepada Fir'aun ke apa semua tu semua. Tapi kemuliaan dia mana orang fasik kan. Allah Ta'ala minta supaya Nabi Musa AS ni ajak dia orang dakwah dia, kerana dia orang fasik. Falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan. Okey, tak kala ayat-ayat Tuhan ni siapa pada dia orang kan. Dia boleh tengok diri, dia boleh rasa diri kan. Maka ketika mukjizat kami yang terang itu sampai kepada mereka, dia boleh tengok belakang 9 perkara tu. Tengok ke apa, tapi kita lah orang hati tak bersih. Jika mereka kata qalu hadza sihrun mubin, ini semua sihir belaka ni. Tengok dia kata begitu. Orang ni tentu semua kalau sebab peringkat hati dia, otak dia jadi lain-lain dah. Mari ke apa pun dia tak percaya dah kan. Dia sanggup kata benar, dia kata ni sihir belaka ni kan. Qalu hadza sihrun mubin. Cuma saya nak habis sikit ayat ni. Saya nak masa sikit lagi dah ada karakter ni. Okay, dia orang ni tuan-tuan semua, dia orang ni tolak kebenaran dia buat Nabi Musa ni kerana apa nak tuan semua dah. Ayat ke-14 ni adalah cerita bagaimana dia tolak kebenaran. Dia tolak, biasa orang tolak kebenaran ni kadang-kadang kerana jahil, tak tahu kan dia tolak. Tapi Fir'aun dia tolak kebenaran sebenarnya sebab apa? Dia bukan kerana dia jahil tak. Dia tahu benda tu syomel. Benda tu benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia ada sifat 2 perkara, zulman wa uluwan.
Dan mereka mengingkarinya kerana kezaliman dan kesombongannya, kan? Dia bukan kerana fakta tak betul. Sebab tu dia ada persamaan kafir Quraisy lah. Kafir Quraisy dia tolak kebenaran Nabi ni bukan kerana Nabi tak benar, tak, kerana sikap kezaliman dan takabur dia, kan? Sebab apa tu tuan? Kadang-kadang Fir'aun dia tolak Nabi Musa. Pertama sekali dia bimbang kedudukan dia. Bimbang kedudukan dia. Kata Quraisy dulu bimbang kedudukan dia. Dia makan rasuah sebelum tiba-tiba mari Nabi Muhammad tiba-tiba halang. Jadi kocok juga ekonomi. Apa tu dia marah sangat. Sebab tu kadang-kadang orang yang baik kena lawan, kena tetan ni. Bukan kerana dia tak baik dah, tapi kerana kepentingan orang lain. Terjejak kadang-kadang. Macam Fir'aun dia tahu tak kebenaran Nabi Musa. Dia tahu kebenaran. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Dia yakin kebenaran Nabi Musa AS, tapi kerana dua perkara. Zulman, kezaliman dia. Yang kedua kerana keangkuhan dia. Macam masa Nabi dulu lah katakan, Nabi dia bawa Islam. Dia ada kaitan, dia cuma nak kaitkan dengan masyarakat Quraisy dengan Fir'aun. Quraisy gitu, dia tahu kebenaran Nabi Muhammad, tapi bila dia ikut Nabi Muhammad, dia kata jahlah hidup dia. Sebelum dia makan risuah, tiba-tiba Nabi kata risuah haram. Ini maklum, mungkin dia dah besar waktu, dah kadang-kadang gitu dah. Ataupun dia dah besar, bapa kata molek hidup dia, kan? Dia kumpul duit ke apa semua, kan? Dengan benda-benda tak boleh. Tiba-tiba orang mari jangan buat gitu. Akhirnya malu, ini kalau mana, kan? Walaupun itu benar sekalipun. Beginilah tabiatnya ada pada Fir'aun, dan tabiatnya ada pada bulan ini, kan? Amal tolak menolak, dia kata bukan kerana benda tak molek, tapi kerana kepentingan terjejas ataupun dia kerana keangkuhan dan sebagainya. Inilah apa yang berlaku pada Fir'aun, kan? Dia tahu wajahadu biha, dia tolak Nabi Musa tu, wastaiqanatha anfusuhum. Dia yakin benda tu benar, kan? Sebab apa? Sebab zulman, kerana kezaliman, satu sebab. Yang kedua kerana keangkuhan, kan? Macam Abu Jahal lah. Abu Jahal dia tahu Nabi Muhammad benar, tahu sangat. Abu Lahab tahu sangat kebenaran Nabi Muhammad, tapi dia bimbang takut kepentingan dia terjejas. Orang tak support dia, orang tak sokong dia, kan? Kemudian ekonomi dia terjejas dan sebagainya. Ekonomi macam itulah. Sebab tu dia tolak mentah-mentah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tak heran lah tu kalau berlaku masyarakat kita, kalau orang molek tiba-tiba orang pakat marah tu bukan makna benda tak betul. Kadang-kadang orang marah sedih kerana dia terjejas. Macam polis katakanlah, polis mari duk kampung, dia tak ada ucu ramah katakanlah. Tiba-tiba mari polis, pakat marah berlaku pada polis. Bukan mana polis tak benar. Sebab orang curi itu terjejas dengan wujudan polis. Kalau ke mana? Tak bebas. Bukan begitulah. Apa yang berlaku pada Nabi Musa, Fir'aun tolak kebenaran Nabi Musa kerana kerana kepentingan, kerana keangkuhan, kerana gitulah. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Tengoklah, Tuhan kata bagaimana kesudahan orang yang melakukan kerosakan di bumi. Bagaimana kesudahan Fir'aun, kan? Bagaimana dia telah dijatuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting tu semua orang yang buat kerosakan di bumi ni lagu-lagu mana pun satu masa dia akan jatuh lagu-lagu mana. Semana jatuhnya Fir'aun, jatuhnya Qarun, jatuhnya Haman, begitulah bila-bila masa orang fasik ni, kan, dia akan jatuh. Tak hari ni esok, tak esok lusa dan sebagainya. Inilah janji-janji Al-Quran. Dia kata fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Tengoklah bagaimana kesudahan orang yang fasik buat kerosakan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Masa katalah untuk semua untuk hari ini, insya-Allah kita akan tengok minggu depan tentang kisah Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Orang yang ada harta, orang yang ada kuasa, kan? Sepatutnya orang yang ada harta dan ada kuasa ni dia guna dua nikmat ni untuk kepentingan Islam. Tadi tak Fir'aun tak, dia guna nikmat kehebatan dia tu buat kerosakan. Tapi kisah yang kita akan bincang minggu depan ni ialah Nabi Daud dan Sulaiman. Cuba tengok dia guna kuasa dia, kan? Kuasa dia ada jadi raja, dan kuasa dia ada harta dan sebagainya. Dia bawa untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu berian, satu perbandingan yang kita akan tengoklah. Perbandingan orang soleh dengan tak soleh, bagaimana dia guna nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan dunia. Sangatlah betul semua untuk apa dia ni, untuk hari ini. InsyaAllah kita berdoa moga kita dapat memahaminya insyaAllah ta'ala, dan kita dapat manfaat daripada beberapa ayat yang kita bincang pada hari ini. Dan minta maaf lebih sikit, betul dia ada kaitan
ayat ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرفة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.